mereka berasuh-asuh selama 23 tahun 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baik, dan kita berada pada malam yang ke-17 ini. Kita kena, bila kita berada pada pertengahan Ramadan sehinggalah kepada akhir Ramadan, pertama sekali perlu kepada kita mempertingkatkan mujahadah, usaha kita. Sebab kita nak dapatkan la'allakum tattaqun, untuk mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, manusia di dunia ni kalau dibahagikan dalam kitab-kitab tasawuf ada beberapa peringkat. Manusia yang paling bawah sekali ialah orang kafir, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang munafik, separuh-separuh, beriman separuh-separuh. Ada lagi unsur-unsur kafir dalam diri dia, Islam pada nama sahaja. Yang ketiga, dia naik kepada maqam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maqam orang yang beriman kepada Allah, yakni mereka yang taat kepada Allah, yang yakin kepada Allah, dan dia melakukan perintah-perintah Allah sama ada dia suka atau dia tidak suka. Lepas tu naik kepada maqam orang bertakwa, muttaqin. Mereka yang bertakwa ni dilihat mereka melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan hati yang gembira. Itu perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang bertakwa. Dan seterusnya naik kepada maqam-maqam yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi disebut sebagai insan yang kamil. Selebih daripada itu maqam nabi-nabi. Manusia tak boleh sampai melainkan kedudukan insan yang kamil. Baik, dalam bulan Ramadan ni kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mengekang hawa nafsu kita. Pertama, kadang-kadang bila waktu malam kita nak beribadat kepada Allah, nafsu kata baik duduk kat rumah, baik kita rehat dekat rumah. Nafsu nak rehat, tapi kita kena mujahadah, lawan hawa nafsu kita untuk kita beribadat kepada Allah. Sebab kita kena mengalahkan hawa nafsu di dalam bulan Ramadan ni, supaya kita tidak dikalahkan oleh hawa nafsu pada bulan-bulan yang lain. Melawan hawa nafsu, keinginan makan dan sebagainya, keinginan perut kita. Masa kita berpuasa, bila kita nak buka puasa, nafsu tu nak macam-macam. Sedangkan sebagaimana Ustaz Fikri sebut malam, kita masa kita nak berbuka pergi bazar Ramadan, banyak benda yang kita nak beli, tetapi yang kita makan hanyalah keperluan sahaja. Itu keinginan hawa nafsu. Kita kena kalahkan dia. Kalau kita ambil contoh daripada Malik bin Dinar, salah seorang daripada wali Allah, Malik bin Dinar, dia menahan hawa nafsu makan dia selama 30 tahun. Antara benda yang dia suka makan ialah dia nak makan segelas susu, segelas madu, dan juga roti, sekeping roti. Itu keinginan hawa nafsu dia nak makan. Tahan diri dia daripada makan perkara itu selama 30 tahun, sehinggalah di saat-saat dia nak meninggal, maka dia sangat teringin untuk makan perkara tersebut. Maka dia minta kepada khadam, bawa kepadanya segelas susu, segelas madu, dan juga sekeping roti. Dan akhir sekali di saat dia nak makan, dia pun bercakap kepada diri dia, bercakap kepada nafsu dia. Dia kata, aku telah menahan perkara ini selama 30 tahun. Adakah aku ingin membiarkan? Adakah aku ingin membiarkan kamu yang wahai nafsu mengikut kamu? Hanya tinggal beberapa saat lagi untuk aku menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali dia meninggal dalam keadaan dia tak makan, sehingga dia wafat. Dia mati dalam keadaan dia memegang gelas susu dan juga madu. Maksudnya bukan senang kita nak mengalahkan hawa nafsu. Sebagaimana yang kita tengok dalam riwayat-riwayat, nafsu ni dia sangat kuat. Dia tidak beriman kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tanya dia, siapa aku? Nafsu kata, engkau, aku. Jadi dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun sehingga hitam legam.
kemudiannya dikeluarkan daripada neraka, ditanya balik, siapa aku? Engkau, aku. Lepas tu dimasukkan lagi ke dalam neraka sejuk selama 1000 tahun. Tanya balik, Allah tanya, siapa aku? Man ana? Engkau, aku. Akhir sekali dimasukkan ke dalam neraka lapar selama 1000 tahun. Maka bila dikeluarkan daripada neraka, maka barulah dia mengaku siapa, man ana, siapa aku. Allah Ta'ala tanya nafsu, engkau dah Tuhanku. Jawab pun macam tak ikhlas. Nafsu ni kuat. Jadi perjuangan melawan hawa nafsu ni bukan dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan selama-lamanya. Jihad yang paling besar adalah jihad mujahadah melawan hawa nafsu. Kenapa lemahnya nafsu? Ialah dengan cara lapar. Sebab tu diperintah di dalam Al-Quran supaya berlapar untuk mencapai la'allakum tattaqun, dengan mengalahkan hawa nafsu. Dalam masa kita berpuasa di bulan Ramadan, selain daripada kita berlapar, kita menahan makan daripada perkara makanan-makanan yang kita inginkan ketika berbuka. Selama ayyam ma'dudah, iaitu selama hari yang ditentukan, selama 30 hari. Misal kata dalam bulan Ramadan kita teringin nak makan durian, 30 hari tak boleh makan. Tunggu 30 hari, lepas 30 hari baru makan. Kalau yang teringin nak isap rokok, maka bukan waktu berbuka dia isap rokok, dia kena tunggu sebulan baru dia boleh isap rokok. Maknanya dia kena tahan nafsu, barulah dia boleh mengalahkan hawa nafsu dia. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita kuatkan semangat kita untuk meneruskan lagi mujahadah kita, usaha kita untuk mencapai takwa kepada Allah dengan cara mengekang hawa nafsu, dengan berlapar, menahan diri daripada keinginan-keinginan kita, dan juga banyak melakukan ibadah-ibadah pada malamnya dan pada siangnya. Banyak baca Quran, banyak kita bersolat dan sebagainya. Baik, sebenarnya malam nuzul Quran, saya ingin menyebut tentang kenapa Al-Quran diturunkan. Kita boleh melihat kenapa Al-Quran diturunkan kepada manusia. Kita boleh melihat jawapannya pada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah sahaja yang tahu. Dzalikal kitab, kitab ini yang tidak ada ragu-ragu padanya, menjadi panduan, menjadi hidayah, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bulan Ramadan sinonim Al-Quran dengan bertakwa. Sebab dia menjadi petunjuk, panduan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak menjadi petunjuk kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Petunjuk, panduan. Kalau kita beli kereta baru pun, kalau ada masalah kita akan tengok manual dia dekat awal. Lama-lama begitu juga dalam kehidupan kita ni, kita mesti ada panduan, jalan-jalan yang harus kita ikuti. Kadang-kadang kita ikut jalan balik kampung, kadang-kadang ada signboard. Signboard itulah sebagai panduan. Kalau jalan raya, highway yang kita lalu tak ada signboard pun, lalu jalan lurus je, pergi mana-mana, simpang mana tak ada signboard, sesat. Kalau pergi KL ni 10 kali pergi boleh jadi sesat kalau tak ada panduan dia. Itulah juga dengan Al-Quran. Penting Al-Quran ni tujuannya untuk menjadi panduan kepada kita, untuk kita berjalan dalam kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ni sebelum tu, tanggungjawab kita dengan Al-Quran yang pertama ialah kita kena belajar Al-Quran, belajar membaca isi kandungan Al-Quran dengan betul. Yang kedua ialah kita kena belajar memahami apa yang terkandung, apa yang kita baca itu. Kita duk baca surah Al-Fatihah beribu-ribu, beratus-ribu kali, apa isi kandungannya, apa yang nak disampaikan di sini. Yang ketiga ialah kita mesti belajar bagaimana untuk kita mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Pertama belajar baca, yang kedua belajar faham, yang ketiga ialah belajar bagaimana kita nak mengaplikasikan ataupun kita nak
kita nak melaksanakan, kita nak mempraktikkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi panduan kepada kita. Kalau kita baca memang sesuatu perkara, tetapi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dalam itu, kita tak boleh nak praktikkan. Kita tak tahu nak buat apa, hanya sekadar tahu baca sahaja. Dan yang keempat, yang akhir sekali, ialah kita menyampaikan kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Pertama, mengajar orang membaca Al-Quran. Yang kedua, mengajar supaya orang memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengajar orang supaya mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, pada malam ini saya nak ambil satu contoh ayat Al-Quran yang kita cuba baca, kita cuba faham, dan kita cuba amalkan dalam kehidupan. Saya ambil surah An-Nur. Sebab apa? Surah An-Nur ni antara surah-surah yang ada adab-adab dalam kehidupan kita. Antaranya adab bertandang ke rumah orang, adab di dalam rumah dan sebagainya. Saya ambil ayat Al-Quran untuk masa yang ada. Dia berceramah dalam hari tak boleh lama-lama. Tapi tak apa, kita ambil satu ayat untuk malam ni, untuk kita cuba amalkan, kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Saya ambil surah An-Nur ayat 58. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada setengah ulama dia menerjemahkan wahai orang-orang yang merasakan dirinya beriman kepada Allah. Maknanya Allah suruh panggil, macam kita panggil, wahai anak-anakku, datanglah ke sini, aku ingin menyampaikan sesuatu. Seolah-olah begitu. Wahai orang-orang beriman, datanglah ke sini, aku ingin menerangkan sesuatu. Wahai orang-orang beriman, la yasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum. Dikata hendaklah hamba sahaya kamu yang belum akil, yang belum sampai mimpi atau belum akil balik, supaya meminta izin kepada kamu minkum thalatha marratin, 3 kali. Minta izin macam mana? Nak masuk bilik kita kena minta izin bagi hamba sahaya. Dalam Al-Quran sebut hamba sahaya dan hamba-hamba ataupun anak-anak kita yang belum akil balik 3 waktu. Ada masanya bagi yang akil balik, bila-bila masa pun dia kena minta izin nak masuk bilik ibu bapa dia, bilik kita lah. Tapi anak-anak kecil yang belum akil balik, dia boleh masuk ke bilik tanpa minta izin, kecuali thalatha marratin, 3 kali. 3 tempat dia tak boleh, 3 waktu dia tak boleh masuk melainkan dengan minta izin terlebih dahulu. Kalau minta izin selalu minta izin pun lagi baik, tetapi waktu-waktu yang lain dia boleh masuk kecuali 3 bagi anak-anak yang belum akil balik nak masuk ke dalam bilik ibu bapanya. Min qibali salatil fajri, yang pertama sebelum solat fajar ataupun sebelum subuh. Pertama sebelum subuh, anak-anak yang akil balik tak boleh masuk bilik ibu bapa dia pada waktu itu, melainkan setelah minta izin. Anak yang belum akil balik. Bila kalau anak-anak kita yang umur dah 7 tahun, kita kena pisahkan daripada tempat tidur, dia kena duduk bilik lain. Tapi dia belum akil balik, dia boleh masuk dalam bilik tanpa minta kebenaran terlebih dahulu, kerana dia belum akil balik, kecuali 3 tempat, 3 masa. Sebelum qibali salatil fajri, sebelum solat fajar atau sebelum solat subuh. Hampir-hampir nak subuh, waktu sahur ni, nak pencuk waktu sahur. Kena ingat kita
Kita nak masuk nak kejut bilik ibu bapa kita, tak boleh buka pintu. Ayah sahur, mak sahur, tak boleh, dia kena minta izin. Tu yang belum pergi balik. Yang balik selama-lamanya sampai kiamat kena minta izin. Anak-anak yang balik, anak yang belum pergi balik tak minta. Misal kata kita suruh adik kita pergi kejut kan, contoh, maka kena minta izin dahulu, tak boleh masuk sesuka hati pada waktu tersebut. Itu yang pertama. Wa hina tad'una thiyabakum min az-zahir, iaitu ketika menanggal ataupun memakai pakaian pada waktu zuhur. Maksudnya waktu tengah hari itu, waktu-waktu disebut sebagai waktu tengah hari, waktu yang biasanya kalau sahabat-sahabat Nabi dia rehat, waktu qailulah, waktu dia tidur sekejap. Waktu tengah hari itu, waktu tu dia tidur dalam bilik, maka ketika itu tak boleh masuk melainkan dengan kebenaran. Wa min ba'di salatil isya, dan selepas daripada salat isya nak masuk bilik. Waktu maghrib okeylah, tetapi selepas isya kena minta kebenaran. Ingat, bagi anak yang belum pergi balik, yang dah balik selama-lamanya tak boleh. 3 waktu sahaja yang disebut talata auratin lakum laisa alaihim junahun alaihim ba'dahunna tawwafun alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimul hakim. Jadi masa-masa yang lain tu tak apa, cukup, kecuali 3 pada masa itu. Ini ada asbabun nuzul. Satu, 3 Sayyidina, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Umar dia pergi ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan hamba dia supaya melayan Sayyidina Umar ketika itu pada waktu zuhur. Jadi pelayan ataupun hamba Rasulullah SAW pergi melayan Sayyidina Umar, masuk pintu sahaja dengan membawa keperluan dia. Jadi Sayyidina Umar merasa malu kerana ketika itu dia sedang menanggalkan pakaian, tukar baju tak, kita kata nak salin baju waktu zuhur, nak salin, kita nak pergi solat dan sebagainya, kita nak rehat, nak tidur sekejap waktu kailah. Jadi daripada kita tu, mana kita salin baju, tukar pakaian ketika itu, maka Sayyidina Umar merasa malu. Maka dia pun minta, mungkin mudah-mudahan turunlah ayat yang menerangkan perkara ini, iaitu perlu minta izin dulu. Maka setelah itu turunlah ayat yang dimasukkan ini. Ada juga riwayat mengatakan daripada Muqatil, dia kata nama Asma binti, nama seorang sahabat Asma, dia ni ada hamba yang sudah, budak yang sudah besar. Jadi budak ni masuk kerana hamba ni kan dia pelayan, dia menghantar keperluan pada waktu tersebut. Maka Asma merasa malu pada waktu itu, maka disebabkan itu dia pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhir sekali turunlah ayat menyatakan 3 keadaan. Jadi perkara ni sebenarnya, walaupun kita melihat dari sisi zahirnya melarang daripada 3 perkara, 3 waktu tersebut, sebenarnya ia mengajar kepada kita perkara yang lain, perkara yang tersirat, iaitu bila kita nak, antaranya adalah bila kita nak membina sebuah rumah, mesti ada 3 bilik. Satunya bilik ibu bapa, dan bilik yang untuk saudara atau adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Ini yang dipegang oleh kontraktor yang memahami tentang agama. Mana 3 masa, maksudnya nak masuk ke dalam bilik mesti minta izin. Kalau bilik itu tak ada, macam mana nak minta izin? Tak perlu minta izin lah, mesti ada bilik-bilik, sekurang-kurangnya 3 bilik. Bila kita faham apa yang tersirat daripada itu, sebenarnya Islam Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita. Maknanya antara ayat kita boleh, mungkin sebelum ini kita dah amalkan, cuma kita nak tahu dari segi sumber hukumnya. Jadi kesimpulannya, bagi kanak-kanak bagi yang sudah akil balik, dilarang sama sekali masuk ke bilik ibu bapanya melainkan dengan izin. Kecuali kanak yang belum akil balik tak boleh masuk pada 3 tempat, iaitu sebelum subuh, hampir nak subuh maksudnya. Yang kedua waktu zuhur, waktu tengah hari. Dan yang ketiga ialah